Hai semua, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, bertemu kita kembali dalam kelas pendidikan seni visual bagi tingkatan 4 dengan tajuk baru iaitu tajuk 4 pendidikan seni visual bagi seni cetakan. Okey, pada minggu ni kita akan belajar dan mengetahui teori mengenai apa itu seni cetakan. Jom kita tengok apa itu seni cetakan. Baik murid-murid, okey, kita mula kepada apa itu seni cetakan. Okey, seni cetakan ini ia berkembang daripada barat seiring dengan kesenian lain seperti seni lukisan, seni catatan, seni arca dan juga seni bina. Okey, pada seni cetakan ini juga pelukis barat mengetengahkan kepada pelukis-pelukis terkenal iaitu Albrecht Dürer, Rembrandt van Rijn dan Edvard Munch, terkenal dengan karya lukisan, catatan, arca dan mahir dalam penghasilan karya seni cetakan itu sendirilah. Okey, mereka artis-artis ini mereka menggarap pelbagai teknik pada seni cetakan yang mana ia berpandukan kepada gaya dan tema yang sinonim seperti gaya dan tema seni catatan yang terkenal di belah barat. Pada bahagian persepsi seni ini, murid-murid akan mengetahui dan menjelaskan seni cetakan barat mengikut abad pilihan dari aspek, aliran dan gaya dan juga pelukis dan pada karya itu sendiri. Okey, mari kita lihat apa itu seni cetakan. Okey, seni cetakan ini bermula daripada barat. Pada peringkat awalnya, ia mengetengahkan kepada cetakan mono blok kayu iaitu menggunakan dengan buatan tangan manusia itu sendiri. Okey, ia juga dihasilkan dalam bentuk hitam putih. Hanya menggunakan dua warna sahaja iaitu hitam dan putih. Okey, ia dihasilkan juga melalui dengan menggunakan kemahiran mencetak yang mana ia mencetak untuk tujuan ataupun kegunaan tertentu sahaja yang mana menggunakan kepada bahan pendidikan, propaganda, keagamaan dan juga tekstil. Okey, seterusnya seni cetakan barat ini mengikut abad pilihan dari aspek aliran gaya pelukis dan juga karya itu sendiri yang mana ada beberapa abad pada seni cetakan ini. Okey, pada abad yang pertama iaitu abad ke-14. Okey, pada abad ke-14 ini menurut sejarah seni cetakan barat ia dikatakan tiada bukti yang menunjukkan cetakan kayu sudah wujud di Eropah sebelum tahun 1400, tetapi adanya satu rekaan tekstil yang dicetak secara manual iaitu hand printed dengan menggunakan blok kayu di China pada abad ke-19 yang telah ditemui di Eropah pada abad ke-13. Okey, murid-murid boleh lihat dengan jelas pada dalam buku teks secara keseluruhan. Seterusnya kita pergi kepada abad ke-15 yang mana abad ke-15 ini mengetengahkan aliran dan gaya lebih kepada gaya seni Renaissance yang muncul di negara Itali. Okey, pada era ini bidang seni cetakan telah mencapai zaman kepuncaknya yang mana ramai masyarakat sudah mengetahui dan mengenali apa itu seni cetakan. Okey, pada seni cetakan kayu juga yang awalnya berasal di negara Eropah dihasilkan dalam bentuk kad permainan, kalender dan juga karya berimej keagamaan. Okey, siri karya The Acropolis 1948 oleh Albrecht Dürer dan siri karya The Dance of Death 1528 hingga 1538 yang dihasilkan oleh Hans Holbein, Michael Wagner serta Erhard Rettot. Okey, semua karya ini memaparkan imej-imej yang realis iaitu imej yang menunjukkan suasana sebenar. Okey, murid-murid boleh lihat pada karya itu tersebut yang mana di negara Eropah adanya cenderamata keagamaan iaitu Helgen yang mana antara hasil cetakan blok kayu yang terawal. Okey, pada zaman tersebut adanya hasil cetakan blok kayu terawal. Okey, karya seni cetakan A Portrait of St. Christopher ialah contoh Helgen yang dihasilkan pada tahun 1423 dan kini disimpan oleh John Rylance. Okey, murid-murid boleh lihat pada karya hasil karya yang terdapat dalam buku teks.
Okey, seterusnya kita pergi kepada abad ke-15 juga. Okey, sambungannya kepada hasil karya cetakan pada era Renaissance ini menampakkan beberapa ciri, iaitu 3 ciri yang mana ia mengetengahkan komposisi dinamik, penekanan aspek cahaya, perspektif tiga dimensi iaitu 3D, yang mana ia mengetengahkan kepada unsur seni lain penggunaan satah pada latar belakang dan juga garisan menegak. Okey, teknik cetakan digunakan ialah teknik gurisan. Murid-murid boleh lihat sendiri di dalam buku teks kamu semua adanya beberapa karya yang menunjukkan hasil seni karya cetakan pada abad ke-15. Okey, kebanyakannya pelukis pelukis pada zaman era Renaissance ini lebih daripada satu kemahiran dalam penghasilan seni catatan, arca dan juga gurisan, malah mengetengahkan kepada pertukangan emas dan juga seni bina. Contohnya beberapa pelukis yang murid-murid boleh lihat di dalam buku teks. Terdapat 3 pelukis pada abad ke-15 iaitu pelukis dan karya bagi seni cetakan ini, iaitu Erhard Redthod pada 1442 hingga 1528. Yang kedua, Albert Dürer 1471 hingga 1528 dan juga Hans Holbein 1497 hingga 1543. Murid-murid boleh lihat Erhard Redthod ni dilahirkan pada tahun 1442, dikenali sebagai pelukis gaya awal Renaissance dan terkenal dengan rekaan tipografi cetakan dalam buku beliau di Itali. Okey, lagi 2 pelukis ini murid-murid boleh lihat dan baca sendiri penerangan dan juga penjelasan melalui karya seni cetakan yang tokoh-tokoh seni cetakan pada abad ke-15 ini hasilkan. Kita pergi pula kepada abad yang seterusnya, iaitu abad ke-16, yang mana pada abad ini aliran dan gayanya merupakan kesinambungan dari abad ke-15. Okey, cetakan kayu pula ia berkembang di Jerman dan kesan pengaruh gaya realism dan juga penggunaan perspektif dalam seni catatan Itali. Okey, Bandar Florence adalah Bandar Florence dan juga Venice merupakan lokasi penting dalam perkembangan seni Renaissance. Cetakan kayu juga mengekalkan tema dekorasi, menggunakan rekaan geometri secara berulang-ulang dan juga bingkai gambar yang bercorak. Pada pertengahan abad ke-16 ini juga, cetakan kayu dikatakan kurang mendapat perhatian pelukis berbanding dengan cetakan gurisan dan juga intaglio. Imej cetakan ini mula dijual di bandar pelabuhan Antwerp, Belgium. Okey, seterusnya cetakan tersebut dibawa pula oleh pedagang dan juga pengembara yang datang ke bandar tersebut. Jadinya adalah yang ambil balik cetakan tu untuk dibawa ke bandar yang seterusnya. Bagi pelukis seni cetakan pada abad ke-16 ini ada 2. Okey, yang mana ia adalah Cornelis Metaxas bermula daripada 1508 hingga 1556. Seterusnya Hans Jan Collaert, iaitu 1525 antara 1525 ataupun 30 hingga 1580. Okey, seperti yang cikgu terangkan, murid-murid boleh lihat sendiri karya dengan lebih dekat dan jelas di dalam buku teks apa pelukis dan tokoh ini mengetengahkan kepada seni cetakan yang lebih kepada apa.
Okey, di sini cikgu sertakan pelukis dan juga karya, iaitu dua pelukis dan contoh karya pelukis yang lain, iaitu Jacques dan Giovanni. Okey. Jacques Scalet ni dilahirkan pada 1592 di Nancy, Perancis. Merupakan pelukis aliran barok yang mahir dalam cetakan gurisan asid. Okey, teknik gurisan asid. Okey, beliau telah menghasilkan lebih 1400 karya cetakan bertemakan gipsi, keagamaan dan juga imej ketenteraan, dan juga memaparkan landscape sebagai latar belakang pada karya tersebut. Okey, contoh karya hasil beliau boleh dilihat di dalam buku teks dengan lebih jelas untuk murid-murid faham dan lihat hasil seni cetakan Jacques Scalet ini. Sebenarnya Giovanni, murid-murid boleh lihat karya Giovanni juga. Okey, untuk lebih lihat dengan lebih mendalam lah macam mana Giovanni Benedetto ni menghasilkan karya pada seni cetakan beliau. Okey, seterusnya terdapat juga contoh karya yang lain. Okey, murid-murid boleh lihat di dalam buku teks. Okey, contoh iaitu Rembrandt van Rijn. Okey, Rembrandt van Rijn dan juga Anthony van Dyck. Okey, murid-murid boleh lihat hasil karya seni cetakan mereka. Beralih pula kepada abad ke-18 dan juga abad 19. Pada abad ini digabungkan kedua abad, iaitu 18 dan juga 19. Okey. Karya seni pada abad ini telah mengalami perubahan, percambahan idea, gaya dan juga aliran baharu berikutan dengan perkembangan ilmu, sosial dan juga politik. Okey, gaya dan aliran yang wujud pada abad ini ialah Rokoko, Neoklasisisme, Romantisisme, Realisme, Impresionisme dan Post-Impresionisme. Seni cetakan barat pada abad ini merupakan fungsi sebagai tujuan komersial, iaitu adanya tujuan mereka tertentu dalam menghasilkan seni cetakan pada abad ke-18 dan juga 19 ini. Seterusnya muncul juga tokoh-tokoh terkenal seni cetakan, iaitu Thomas Bewick, William Hogarth, James Abbott, McNeill Whistler, Edvard Munch. Edvard Munch ni adalah pelukis aliran Impresionisme barat yang terpengaruh dengan ciri gaya pelukis cetakan Jepun. Okey, apa itu? Terdapat juga Mary Cassatt, Edward Manet, Claude Monet, Edgar Degas, di mana gaya ini tidak mempunyai titik tumpuan tetapi mencipta komposisi simetri yang ketara, iaitu subjek utama yang tidak diletakkan di bahagian tengah. Untuk abad ke-18 ini dan juga 19, murid-murid boleh lihat dengan lebih detail dan jelas secara keseluruhan dan menyeluruh untuk pelukis dan karya pada abad ini, iaitu William Thomas Bewick, James Abbott. Okey, adanya karya-karya mereka ini hasil tercetusnya tokoh-tokoh seni cetakan yang terkenal pada zaman barat tersebutlah. Okey, murid-murid boleh lihat dalam buku teks. Akhir sekali, di sini cikgu ingin merumuskan kepada murid-murid semua di dalam seni cetakan bagi tajuk 4 untuk tingkatan 4 seni cetakan, iaitu pendidikan seni visual ini. Okey, adanya 5 abad, okey, iaitu abad ke-15, abad ke-16, 17, 18 dan juga 19. Okey, pada abad 18 dan juga 19 itu sendiri ia digabungkan menjadi satu. Okey, di sini cikgu merumuskan pada abad ke-15. Okey, dia berada di aliran Renaissance, yang mana merupakan zaman kepuncak di negara Itali dan memaparkan imej realis, cetakan blok kayu terawal seperti cenderamata, keagamaan, Helgen. Okey, adanya komposisi dinamik, penekanan aspek cahaya, perspektif 3D. Okey, wujudnya juga penggunaan zatah pada latar belakang dan garisan menekak dan menggunakan teknik gurisan. Okey, murid-murid boleh lihat dan merumuskan sendiri ke semua abad-abad yang telah dinyatakan di dalam slide ini ya. Seterusnya, untuk tokoh seni cetakan ini juga cikgu telah masukkan sekali di dalam rumusan adanya beberapa tokoh
di abad 15, 16, 17 dan juga 18. Okey. Tokoh-tokoh ini murid-murid perlu ingat dan fahami dari mana yang mana mereka ni datang daripada mana, zaman bila, menggunakan teknik apa dalam seni cetakan itu sendiri. Okey, jadi itu sahaja daripada saya, Cikgu Sabrina, untuk penerangan teori dan juga pada minggu ini kepada pengenalan seni cetakan bagi tingkatan 4 iaitu pendidikan seni visual. Jumpa lagi pada minggu hadapan. Bye.